اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji pimpinan majlis. Seterusnya yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Wahdatul Islamiyah, dan tak lupa juga kepada Tuan Guru saya Ustaz Zakwan. Terima kasih kerana sudi jemput pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya mari kita mengangkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di dalamnya. Dan orang yang beriktikaf di dalam masjid, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, selama mana dia beriktikaf di dalam rumah Allah, yakni masjid, dengan syarat malam yuhdis, selama mana dia tidak berhadas, maka selama itulah dia didoakan oleh para malaikatullah. Dan doa malaikat untuk orang yang i'tikaf di dalam rumah Allah ini adalah dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, yakni orang yang beriktikaf di dalam masjid itu, dan rahmatilah dia, dan maafkanlah apa-apa kesalahan dia, maafkan ya Allah. Tuan-tuan, selama dia beriktikaf di dalam masjid dengan syarat malam yuhdis, dia tidak berhadas, maka dia didoakan oleh para malaikatullah, yang kerja malaikat itu hanyalah taat dengan Allah, memuji Allah dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukur dengan Allah kerana pada malam ni kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia dan juga di dalam majlis yang mulia, iaitulah majlis ilmu,
yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah, yang mana majlis ilmu dia merupakan salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pohon pada Allah, mudah-mudahan kita dibukakan lagi kefahaman oleh Allah, dan dengan kefahaman ilmu dapatlah kiranya kita beramal dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang ni mungkin kali pertama saya datang ke masjid ni. Ini kali pertama, tak pernah seumur hidup pun. Walaupun duduk dekat Kedah ni hampir-hampir dekat 10 tahun dah. Hampir-hampir. Tak pernah lagi. Tapi malam ni alhamdulillah, atas jemputan tuan guru saya Ustaz Zakwan. Tuan-tuan, saya dulu belajar, dulu ni Lani Iqdar, dulu nama dia Insaniah dulu ni. Jadi apa ni duk perhabis mengapai Al-Quran di situ. Kemudian la ni buat masa la ni lah duduk di Kedah lagi, insya-Allah. Jadi malam ni masya-Allah pertemuan ni mudah-mudahan ianya diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada malam ni kita nak menceritakan berkenaan dengan muhasabah. Malam ni kita tak cerita berkenaan dengan keduniaan, kerana berkenaan dengan dunia semua manusia reti nak buat apa dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, manusia itu, kata Allah, mereka semuanya mengetahui berkenaan dengan dunia mereka. Tuan-tuan, dengan dunia ni kita reti nak buat apa. Malahan ada orang yang dia tidak ada kelulusan pun, tuan-tuan, dia boleh berjaya dengan dunia dia. Ada orang yang dia tak pernah pun ambil kursus sesuatu bidang, tetapi dia boleh berjaya di dalam bidang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata bahawa manusia dia reti nak buat apa dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kata ulama, kalaulah diberikan emas kepada tukang emas, tuan-tuan, tukang emas ni kata ulama, kalaulah dia ketuk kemudian dia dengar bunyi emas tersebut, maka dia tahu bagaimanakah kualiti terhadap emas tersebut. Tuan-tuan, dia ketuk lah, dia dengar bunyi, oh emas ni dia kurang kualiti, emas ni dia punya kualiti dia sangat tinggi. Tuan-tuan, sampai taratus sekali manusia dia reti berkenaan dengan keduniaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga, tuan-tuan, dunia ni dia merupakan benda yang terkesan di dalam hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah. Bahkan kamu lebih terkesan, kata Allah, dengan kehidupan dunia, kata Allah. Tuan-tuan, dengan dunia ni kita cukup jatuh hati dengan dunia. Tuan-tuan tengoklah, bila beli kereta, punyalah kita sayang dekat kereta tu.
Ni baru beli, baru dapat, baru boleh kat kita gosok hari-hari. Tuan-tuan, lepas 5-6 bulan ada keluaran kereta baru pula. Tuan-tuan, dia bercita-cita masa tu dia nak beli kereta keluaran baru tu. Tuan-tuan, sama ada dia tolak kereta lama ataupun dia simpan kereta lama tu. Tuan-tuan, 5-6 bulan lepas tu dia beli pula kereta baru. Lepas dia beli kereta baru 5-6 bulan pula lepas tu, keluar pula kereta jenama baru nak beli pula. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia kata, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu lebih cenderung, kamu lebih berasa jatuh hati dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala dia sebut berkenaan dengan sembahyang dan juga mencari dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salah, apabila kamu dah selesai daripada mendirikan sembahyang, kamu dah selesai, dah siap, dah salat, fantashiru fil ardi wabtaghu, kata Allah, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini dan carilah. Dan tuan, cari apa dia? Carilah kelebihan-kelebihan yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lepas sembahyang kamu nak cari dunia, carilah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana manusia ni riang dia, dia punya semangat dia, kecenderungan dia adalah kepada dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka malam ni yang kita nak cerita adalah muhasabah. Pasal apa? Kerana kita dah nak meninggalkan tahun 2020. Kita nak masuk kepada tahun yang baru. Tuan-tuan, sebenarnya tahun baru kita adalah tahun baru Hijri yang telah pun kita sambut dalam beberapa waktu sebelum hari ini. Tuan-tuan, tapi pertukaran siang dan juga malam ini perlu kita mengambil iktibar dan juga muhasabah. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail, kata Allah. Adakah tidak kamu melihat, kata Allah, bagaimana berlakunya pertukaran, kata Allah. Daripada malam dia akan menjadi siang, kemudian daripada siang dia akan menjadi malam, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita renung akan dua perkara. Yang pertama sekali, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak habaq bahawa dia itulah yang maha berkuasa. Tuan-tuan, tak ada benda lain lagi dah yang berkuasa. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam ilmu tauhid, Allah Subhanahu wa taala ni dia ada satu sifat, nama sifat tu adalah wahdaniyah. Tuan-tuan, wahdaniyah tu apa dia? Esa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya esa pada zat dia, esa pada apa ni, sifat dia. Tuan-tuan, esa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala dia bersifat dengan sifat qudrah, iaitulah berkuasa. Tuan-tuan, kalau dalam terjemah Pak Da'il Mekah, pengarang kepada kitab Bakurah Al-Amani, tuan-tuan, kata Pak Da'il Mekah, dia kata apa? Makna qudrah bukan berkuasa,
Berkuasa tu dah masuk kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi itu kudrah dia terjemah sebagai apa? Pekuasa, dia kata. Tuan-tuan, nak tunjuk kata wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Segala kudrat-kudrat yang ada ni, tuan-tuan, segala kekuasaan yang ada ni, punca dia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka ayat ni ayat berkenaan dengan pertukaran. Daripada malam dia menjadi siang, siang menjadi malam. Tuan-tuan, ayat ni nak kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu berkuasa. Tuan-tuan, tu yang pertama sekali. Tuan-tuan, yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan daripada ayat ni, bila mana berlaku pertukaran waktu, maka nak menunjukkan kepada kita semakin bertambahlah umur seseorang itu. Sebab itu kata ulama, siapa-siapa yang telah meninggalkan hari semalam, ini bermakna bertambahlah umurnya dan semakin singkatlah masa dia berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia kata, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia adalah hari semalam, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, tu benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia. Apa dia? Iaitulah hari semalam, kata Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali, hari semalam tidak akan didapati semula. Orang tak boleh ambil semula hari semalam tu. Tuan-tuan, pasal apa? Dia adalah benda yang telah jauh ditinggalkan oleh manusia. Tuan-tuan, maka bila berlaku perubahan siang dan malam, bila kita dah tinggalkan hari semalam, menandakan umur kita makin bertambah. Tuan-tuan, semakin singkat pula masa kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, innal a'mara ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Sesungguhnya, kata Nabi, umur umat aku di antara, kata Nabi. Tuan-tuan, ni umur yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa panjang umur dia? Kata Nabi, antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Tuan-tuan, inilah dia masa yang diberikan Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mana yang umur 60-70 tu dia mula kira dah. Dia dah. No. Tahun ni habis 59, tahun depan 60 mula dia ketak. No. Hak yang mana umur 70 tahun tu dia kata apa? Lega dah. No. Lah ni umur 71, 72 maknanya dah terkeluar dah daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana orang yang umur dia lebih daripada apa yang kamu sebutkan ya Rasulullah? Tuan-tuan, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah umur kamu lebih daripada yang aku sebut, kata Nabi, tuan-tuan, 60 hinggalah ke 70 tahun, kalau lebih, kata Nabi SAW, ketahuilah itu merupakan umur kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita nak kita ni panjang umur kerana Nabi SAW dia beritahu,
Khairun nas, sebaik-baik manusia itu, atwalul umri, iaitulah yang paling panjang dia punya umur dia, tetapi dia menggunakan umur pada ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang ulama daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tuan, nama dia Al-Imam Khatib Syarbini rahimahullahu taala. Bukan Imam Khatib Syarbini, Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu taala. Pengarang kepada kitab Matan Abi Syuja', kitab fiqh yang anak-anak kita mengaji dekat Matan Mahmud. Kadang-kadang ada masjid pun dia buka juga kitab Matan Abi Syuja' ni. Ada kitab fiqh. Jadi dia punya pengarang dia, nama dia adalah Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Abi Syuja' ni umur dia berapa? Umur dia 160 tahun. Masya Allah. Dan tuan, kita tak usah minta sampai 160. Pasal apa? Abang ni 160 tahun. Kalau tara kita tak tahu boleh buat apa. Tara lah ni pun macam-macam, no? Bila dia pergi kat kedai kopi, dia pesan dekat orang yang apa ni ambil pesan tu. Saya nak kopi O nah, bagi keras sikit dia, keras sikit. Kemudian gula tak mau. Gula tak mau. Orang tu tanya, "Buat tu haji, gula tak mau. Nanti pahit dia punya rasa dia." Saya pun manis dah kalau tak makan gula pun. Tu tara umur lah ni. Dan tak tahulah kalau umur tu dia boleh sampai pada 160 tahun. Tak tahu silat-silat kopi tak mau apa ni, dia tak mau ayak lah. No, saya nak kopi, gula tak mau. Kemudian ayak pun tak mau, kopi lah. Mungkin macam tu. Tuan-tuan, Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala umur dia 160 tahun. Tuan-tuan, panjang umur dia. Tapi tuan-tuan, Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, umur dia panjang, dia gunakan umur itu untuk taat, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertanya dengan Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu taala, "Wahai Imam, macam mana umur kamu panjang? Dahlah umur panjang, mata terang, kemudian telinga masih lagi boleh mendengar dengan baik." Dan tuan, yang paling bagus sekali, Imam Abi Syuja' ni, walaupun umur dia 160 tahun, dia masih lagi boleh istiqamah mendirikan solat tahajud pada setiap malam. Umur 160 tahun tapi dah mata terang, kemudian telinga boleh dengar elok lagi, kemudian tiap-tiap malam boleh tahajud lagi. Masya Allah. Dan tuan, orang tanya dengan Imam Abi Syuja' macam mana boleh umur panjang kemudian sihat. Dan tuan, kata Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, kerana dia kata, masa aku muda dulu, masa aku larat lagi, masa tu kuat lagi, aku gunakan seluruh kekuatan, aku gunakan seluruh umur muda aku untuk beribadat dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu Imam Abi Syuja' kata, kerana aku gunakan segala yang ada pada aku ni untuk taat dengan Allah, maka kerana itulah bila mana aku dah tua ni, maka aku diberikan kekuatan oleh Allah. Dan tu pasal apa? Kerana dia dipelihara, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala,
Siapa-siapa yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang, yang tu kita kena tinggal. Dan tentulah tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh buat, yang disuruh tinggal, maka kita tinggalkan dia. Dan tuan, tu maknanya kita dah memenuhi akan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah tuan-tuan dia ustaz ke, tak kira lah dia orang awam. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang dia membezakan. Dia boleh lah ustaz, ataupun ustaz boleh lah, dia kata ustaz ni banyak masa dengan agama saya ustaz. Kira-kira lepas mayang nak cari apa ni kehidupan dah, nak cari dunia dah. No? Mana nak boleh nak jadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau semua orang ni dia semua sekali pakat jadi aulia belaka. No? Tuan-tuan, siapa dia yang nak jaga bab berkenaan dengan elektrik? Siapa dia? Tuan-tuan, kalau semua sekali nak jadi hafizul Quran, siapa dia yang nak menjaga ekonomi nanti? Tuan-tuan, kalau semua orang nak jadi hafizul Quran, tuan-tuan, siapa dia nanti yang nak pergi berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kekuatan kita berbeza-beza kekuatan kita. Tuan-tuan, sebab itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi didik para sahabat ni sehinggalah para sahabat ni ada yang pakar ekonomi. Seumpama dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan tengok nah, dulu dekat Madinah ada satu telaga. Siapa yang pernah pergi Madinah, tapi tengok juga package. Kadang-kadang ada hak yang tak bawa pun. No? Kadang-kadang tak bawa, ada yang tu dia pergi bawa ziarah lah. Tuan-tuan, dekat Madinah kan ada satu telaga, nama dia Telaga Rum. Telaga ni cukup popular, cukup masyhur telaga ni. Pasal apa? Kerana orang-orang di kota Madinah, terutama yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka suka sangat-sangat ambil air ni buat masak ke, buat basuh ke, terutamanya buat minum. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana telaga rumah ini, dia punya rasa dia ada dekat-dekat dengan rasa air Zam-Zam. Mana tu dia? Jadi orang yang berhijrah ni bila minum air tu teringat Mekah. Tu dia, tuan-tuan. Macam saya lah, tuan-tuan. Bila makan nasi ambeng, bila makan sini tak ada nasi ambeng, tapi kadang-kadang ada orang buat. Kadang-kadang makan apa tu, soto, makan lontong. Bila makan lontong teringat tempat apa ni, tempat kita lahir, tempat kita duduk dulu ni. Tuan-tuan, saya bukan orang Kedah, saya orang Johor. Tu tuan-tuan nak kena tahu. Habis tak menikah dengan orang Kedah? Tak. Orang perempuan saya orang Batu Pahat, orang Banjar. Saya pun orang Banjar. Al-Banjari ya kira-kira. Bukan yang ni, bukan orang Johor. No? Jadi kalau cakap tu ada silap, minta maaf. No, pasal saya bukan orang sini, orang Johor. Tuan-tuan, maka telaga rumah itu bila depa duk minum berasa teringat. No, teringat dekat Mekah. Tuan-tuan, tapi telaga ni dia dikuasai oleh seorang Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi ni setiap kali orang nak ambil air kat situ, maka dia akan kenakan bayaran yang begitu tinggi. Tuan-tuan, siapa yang lepaskan orang Islam ketika mana mereka nak mengambil air daripada telaga rumah ini? Tuan-tuan, kata Nabi SAW,
Siapa yang boleh menguasai telaga tu, dia boleh beli, dia kuasai. Kemudian pula dia infakkan kepada orang-orang Islam. Maka aku berjanji, kata Nabi, aku berdoa dengan Allah, dibina untuk dia satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, siapa yang boleh beli tu? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, tu salah satu contoh. Nak cerita kita punya kekuatan ni berbeza-beza. Tuan-tuan, ada orang yang dia boleh hafal Quran, ada orang yang tak boleh hafal Quran. Saya tuan-tuan hafal Quran ni lambat. Lambat. No. Anak masa tu tak ada anak mula apa ni hafal sikit-sikit masa tu di Mesir. Saya lepas balik Mesir tuan-tuan baru hafal Quran. Nah, mula di Mesir. Nah, hafal sikit berasa macam nak perhabis tuan-tuan. Tuan-tuan balik kerja lebih kurang dalam 2 tahun, berhenti sambung dalam pengajian tahfiz tu, jumpa dengan tuan guru itu Ustaz Zakuan. Tuan-tuan, saya lambat hafal. Nah, masa tu masa datang Kedah ni anak seorang lah. Tuan-tuan bayang no, anak seorang lah. No. Hafal. Tuan-tuan nak hafal ni satu hari semakra. Lebih kurang dalam 2 muka, lebih kurang. Tuan-tuan, saya hafal ni dengan anak seorang ni, satu makra ni, 2 muka ni, boleh hafal lebih kurang 58 minit. Lagi 2 minit nak 1 jam. Lebih kurang macam tu. Boleh ingat terus. Tapi esok lepas tasmid lupa habis semua. Ada kawan saya, apa ni, kita bangun nak qiyamul lail malam tu, tengok dia duk ada lagi. Tak balik-balik daripada lepas Isya sampai kita bangun nak tahajud tu, dia ada lagi. Masa tu tasmid di Masjid Sultanah Bahia. Kita tengok dia duk ada lagi. Awak ni tak tidur ah? Dak ni semuka ni payah tu dia. Payah tu. Umur dia berapa tuan-tuan? 18 umur dia. Lawan dengan orang yang anak satu 2 muka 58 minit Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Kemampuan kita berbeza. Berbeza. Sebab itu di dalam kitab Qatrul Ghaithiyah, ulama menyebut bahawa semua manusia dia berhak untuk mendapatkan tempat yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut kemampuan masing-masing, kata ulama. Tuan-tuan, orang yang bahagian agama, dia betul-betul dalam agama, dia mengajak orang, kemudian dia tegakkan kebenaran dan dia sebut benda yang salah. Tuan-tuan, manakala orang yang bekerja sebagai guru, kata ulama, maka hendaklah dia mengajak kepada anak murid dia. Tuan-tuan, tak kira lah dia mengajak matematik ke, dia mengajak sains ke, dia mengajak agama ke. Tuan-tuan, ulama kata pastikan dia keluarkan anak murid dia daripada kejahilan, ajak bagi sampai boleh. Tuan-tuan, kalau dia dah buat pekerjaan yang dia kerja tu dengan elok, ketahuilah, kata dalam kitab Qatrul Ghaithiyah, orang ni dia telah pun mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka semua orang dia boleh mendekatkan diri pada Allah. Semua orang dia boleh apa? Dia boleh mendapatkan keistimewaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cuma kita nak kena taat dengan Allah dan meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, fokus saya pada malam ni adalah suratul Asri. Pendek ya. Tuan-tuan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah," kalaulah manusia itu dia mentadabburkan surah ini. Tuan-tuan, surah apa dia? Iaitulah surah Wal Asri. Iaitulah surah berkenaan dengan masa. Tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbaran nas," kalaulah manusia tadabbur ayat ni, surah ni, sungguh-sungguh
lakafathum, maka cukuplah bagi mereka untuk buat bekalan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata wal asri. Yang ni kita akan cuba ringkas-ringkaskan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata wal asri, dan demi masa, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersumpah di atas nama masa. Ulama menyebut antaranya di dalam tafsir At-Tabari. Tuan-tuan, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dia kata, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di atas nama masa, tuan-tuan, ada benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan berkenaan dengan perkara yang dia sumpah tersebut. Tuan-tuan, lah ni Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata wal asri, dan demi masa, kata Allah. Tuan-tuan, ulama lain pula dia tafsir wal asri demi waktu asar, dia kata. Tuan-tuan, pasal apa waktu asar pula ni? Kenapa ulama dia kata hak tu waktu asar? Tuan-tuan, waktu asar ni adalah waktu pertukaran hari untuk hari yang berikutnya. Tuan-tuan, kalau kita, bukan kita lah, tu kalender orang putih kita panggil. Tuan-tuan, kalender orang putih dia tukar hari bila? Dia tukar hari pukul 12. Pukul 12. Tuan-tuan, bagi orang Islam dia punya perubahan hari itu bila? Iaitulah selepas daripada waktu asar. Tuan-tuan, lepas daripada waktu asar, maka mulalah perubahan hari tersebut. Tuan-tuan, sebab itu saya nak sentuh sikit. Di dalam kitab fiqh dia kata apa? Hendaklah seseorang itu dia bangun pada 1/3 malam, dia kata. Tuan-tuan, 1/3 malam jangan dikira daripada pukul 12 malam. Tuan-tuan, dia hendaklah dikira bila? Bila tenggelamnya matahari bermula daripada waktu tersebut, kiralah 1/3 malam. Allah. Pasal apa? Kerana perubahan hari kita bermula daripada tenggelamnya matahari pada waktu asar. Tuan-tuan, setengah ulama kata wal asri ini adalah apa dia? Demi waktu asar maksud dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata demi waktu asar ni kerana ulama kata betapa singkatnya kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, hidup ni sangat singkat. Sebab itu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi. Hendaklah kamu hidup di atas dunia seolah-olah macam kamu adalah seorang pengembara, kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi tak suruh kita menetap dekat dunia. Tuan-tuan, kehidupan kita nanti dekat mana? Kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang kekal nanti esok, iaitulah bila mana kita dah pi ke negeri akhirah, dah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hari yang kekal untuk manusia. Atas dunia, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaklah kamu hidup di atas dunia seolah-olah macam kamu ni seorang pengembara, kata Nabi. Tuan-tuan, pengembara ni dia tak duduk lama dekat satu-satu tempat, dia ada tempat tujuan dia. Tuan-tuan, tempat tujuan kita dekat mana? Iaitulah negeri akhirat. Mau tak mau, orang ni dia akan menghadap Allah. Mau tak mau dia akan pi kepada tempat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang mempunyai roh
mereka pasti akan merasai kematian, kata Allah. Tuan-tuan, bila kata mati ni, hak ni yang ramai ni, bila mana dia dah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta nak balik semula di atas muka bumi. Tuan-tuan, Allah Taala kata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, pada hari ini absarna, kami benar-benar melihat. Wa sami'na, dan pada hari ini kami benar-benar mendengar, kata Allah. Tuan-tuan, pada hari akhirat besok barulah kita nampak apa yang dikatakan syurga Allah. Tuan-tuan, nanti di akhirat besok barulah kita nampak apa yang dikatakan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila dah nampak semua tu, kita boleh ubah pendirian kita. Tuan-tuan, Nabi SAW, satu hari Nabi cerita satu cerita. Tuan-tuan, ni nak cerita bila manusia dia tak jaga waktu dia dengan elok. Padahal bukan susah sangat. Dia kena taat dengan Allah dan dia tinggal benda yang dia larang oleh Allah. Kalau dia buat benda yang dilarang oleh Allah, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita tak rugi esok bila kita dah dihidupkan di suatu alam yang nama dia alam akhirah, dan kita kekal dekat situ. Dan Allah Ta'ala kata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, pada hari ini kami tengok sendiri apa yang kamu kata. Hari ini kami dengar sendiri apa yang kamu duk kata, yang kamu duk janji, kami dengar pada hari ini. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkan kami semula ke dunia kerana kami nak beramal soleh, pasal kami dah yakin dengan Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, dia yakin dekat mana? Dia yakin dekat akhirat, bukan kat dunia. Tuan-tuan, yang dia nak beramai dekat mana? Dekat akhirat, bukan dunia. Tuan-tuan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, dunia adalah tempat beramal, tidak ada balasan, kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca Quran belum ayat liuk. Ni tak lama lagi nak puasa pula, insya-Allah lah tuan-tuan. Puasa tahun depan ni mudah-mudahan kita dapat jalani lah dengan apa ni seperti biasa, mudah-mudahan, amin. Tak ada lah nanti tok lelaki jadi imam kat rumah. Oh, penat tuan-tuan. Bukan penat yang jadi imam tu, ustaz yang penat. Duk tanya tuan-tuan, kunut ustaz pada rakaat mana tahu? Tanya kunut. Lepas tu dia mula tanya, ustaz kalau baca surah yang sama saja boleh tak? Tu cerita tuan-tuan, ni tahun lepas ni. Bila tok lelaki ni, orang lelaki semua jadi imam di rumah. Dulu dia duduk belakang Imam Hafiz, dia kata apa? Baca tak betul. Baca apa macam ni? Kata mengaji tahfiz apa baca macam ni? Kena dia jadi imam dah, tentu dia jeruk belum. Allah baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita. Tuan-tuan, Nabi dia cerita, tuan-tuan, Nabi ni kalau dia gelak dia menampakkan gigi dia. Nabi tak gelak sampai keluar suara lagu kita. Tuan-tuan, kita kalau gelak 1 kilometer dia boleh dengar. Nabi SAW kalau dia gelak yang amat sangat, tuan-tuan, Nabi hanya menampakkan dia punya gigi dia sahaja. Dan Nabi SAW dia gelak macam tu, tuan-tuan, seumur hidup Nabi hanya 3 kali saja. 3 kali saja. Tuan-tuan tengok dalam syarah Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW ni dia kalau gelak hanya menampakkan gigi saja. Dan dalam seumur hidup Nabi hanya 3 kali Nabi gelak macam tu. Tuan-tuan, salah satu tempat Nabi gelak cerita ni.
Nabi cerita, nanti dekat mahsyar Allah Subhanahu wa taala ada dua orang yang bergaduh daripada dunia lagi. Tuan-tuan, satu ni dia kena zalim, dan satu lagi adalah orang yang menzalimi orang lain. Tuan-tuan, dua-dua ni dihadapkan oleh Allah. Lalu tuan-tuan, orang yang kena zalim ni, yang dia punya hak dia kena ambil daripada orang zalim ni, tuan-tuan, dia kata dengan Allah, ya Allah, hari ni kerana orang ni atas dunia dulu dia buat zalim dekat aku, dia ambil segala hak-hak aku. Ya Allah, hari ni aku minta supaya semua dosa-dosa yang aku ada bagi dia tanggung, ya Allah. Pasal tuan-tuan, doa orang yang dizalimi, permintaan orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Tuan-tuan, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walidain, iaitulah doa dua ibu bapa. Tuan-tuan, doa mereka ni untuk anak tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, da'watul musafir, iaitulah doa orang yang sedang bermusafir. Tuan-tuan, kalau musafir, doa dengan Allah, masa tu mustajab doa dengan Allah. Tuan-tuan, yang ketiga kata Nabi, da'watul mazlum, iaitulah doa orang yang kena zalim. Kata Nabi, doa dia tidak ditolak oleh Allah. Dan tuan, maka dia minta dengan Allah, ya Allah, aku berdosa banyak, bagi dia tanggung. Pasal apa? Kerana dia buat zalim dekat aku atas dunia. Dan tuan, Allah Ta'ala kata, marhaba azintu, maka aku izinkan, tak ada masalah. Cuma kata Allah, aku nak ajak kamu pergi satu tempat, kata Allah. Tuan-tuan, lalu Allah buka satu tempat ni. Orang yang kena zalim ini, dia tengok tempat tu indah ya amat, cantik sangat tempat tu. Tuan-tuan, maka ini membuatkan dia rasa nak duduk dekat tempat tersebut. Maka dia kata dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tempat ni boleh tak aku nak duduk, ya Allah? Tuan-tuan, apa kata Allah? Tak boleh. Pasal tempat ni aku dah sediakan untuk orang yang dia kena zalim, lalu dia memaafkan orang yang menzalimi dia. Tuan-tuan, kalau orang duk buat kita, zalim kat kita, kita kata apa? Aku tak berkenan dekat orang tu 7 keturunan. Amboi, 7 keturunan aku tak mengaku saudara. Kalaulah dia mati esok, bismillah pun aku tak nak baca kat dia. Tak mau nak baca. Punya benci tuan-tuan. Tapi dekat akhirat besok lain cerita dia. Bila kawan ni tengok tempat tu indah, ya Allah, boleh tak aku nak duduk sini? Tak boleh, kata Allah. Kerana tempat ni hanya aku sediakan untuk orang yang kena zalim, lalu dia memaafkan orang yang menzalimi dia. Apa kata orang yang kena zalim ni? Ya Allah, kalau macam tu dosa-dosa aku jangan bagi dia tanggung. Dia dah ubah dia punya pendirian dia. Ya Allah, aku maafkan dia. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, hari ini kami tengok dengan mata kepala kami, hari ini kami dengar dan kami yakin, dan tolonglah hantar semula kami atas dunia. Pasal apa? Kerana kami dah yakin kami nak beramal saleh kepada Engkau, ya Allah. Lalu Allah bersumpah atas nama masa, demi masa, kata Allah. Tuan-tuan, apa Allah Ta'ala nak sampaikan? Innal insana lafi khusur. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Pasal apa rugi? Tuan-tuan, tadi kita sebut dah di awal-awal kuliah kita. Manusia rugi kerana dia cenderung kepada dunia, kerana dia pulun dunia. Tetapi kata Allah, wahum anil akhiratihum ghafilun.
Mereka dengan negeri akhirat mereka itu lalai, kata Allah. Depa pulun dunia, mereka lalai dengan akhirat. Tuan-tuan, lagu mana mereka lalai dengan akhirat? Mereka tak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apakah salah kita cari harta dunia? Tak salah, hai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da kullil fardhi, kata Nabi, selepas daripada semua kefarduan, kata Nabi, bahthul halal fardun. Selepas daripada semua kefarduan, mencari yang dihalalkan oleh Allah itu juga satu kefarduan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kalla al halala, siapa-siapa dia yang berpenat-penat mencari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amsa maghfuran lahu, nanti pada waktu petang dia dah balik dah daripada penat bekerja, kata Nabi SAW, dia diampunkan dosa-dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak salah untuk kita cari dunia. Tuan-tuan, himpun pilah dunia, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi dalam keadaan kita cari dunia ni, tuan-tuan, kita tak boleh nak lupa, dunia ni dia adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ada tanggungjawab dalam dunia ni. Tuan-tuan, apa tanggungjawab kita atas dunia? Iaitulah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dunia ni masa dia dijadikan oleh Allah. Hadis ni daripada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dia kata masa dia jadikan dunia ni, dia kata, wahai dunia, Allah Ta'ala kata, wahai dunia, siapa-siapa yang menjadi khadam kepada aku, kata Allah, man khadamani, siapa dia yang menjadi khadam kepada aku, yakni Allah, dia berkhidmat dengan aku, yakni Allah, aku perintahkan, wahai dunia, engkau menjadi budak kepada dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang cari Allah, dunia akan mengikuti dia. Tetapi kata Allah, kalaulah hamba aku ini, dia menjadi hamba kepada kamu dan berkhidmat kepada kamu, aku perintahkan, wahai dunia, engkau jadikan dia hamba kepada kamu. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang pulun dunia, dia lupakan Allah, putuskan hubungan dengan Allah. Tuan-tuan, selama-lamanya dia akan menjadi budak-budak dunia. Hati tak tenang dan tak pernah cukup daripada apa yang dia dapatkan selama ini. Maka Allah Ta'ala kata, manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah. Illal ladzi, kecuali, kata Allah, bagi orang-orang amanu wa amilus salihat, kecuali dia beriman dan juga dia beramal saleh, kata Allah. Dan tuan, Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala kata, bagaimana orang yang tak rugi ni, dia beriman dan juga dia beramal saleh. Dan tuan, maksud dia, kata Imam Tabari, orang ni taat dengan Allah dan juga dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis Ustaz, saya ni selalu duk buat dosa. Taubat. Tuan-tuan, kita ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam al-khata', kata Nabi. Setiap anak Adam itu pasti ada melakukan kesalahan, kata Nabi. Tuan-tuan, kita tak boleh lepas daripada melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata, la tuzakku anfusakum,
Jangan kamu menyucikan diri kamu sendiri, kata Allah. Tuan-tuan, jangan duk kata kita baik, jangan duk kata kita kemas, jangan. Tuan-tuan, kata Syekh Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, nak tahu kita kemas tak kemas bukan waktu la ni. Tuan-tuan, la ni saya duk depan ceramah depan tuan-tuan, hebatlah. No? Tuan-tuan duk dengar, ya, saya balun. Dah semua orang duk dengar, saya seorang cakap balun pi. Tuan-tuan, kata Syekh Sulaiman Ad-Darani, nak tahu seseorang itu kemas ke tak kemas bukan waktu la ni. Tuan-tuan, la ni tuan-tuan duk dengar ayat Quran, tuan-tuan duk dengar hadis Nabi. Berasa, ya Allah, banyaknya dosa aku. Alhamdulillah, tahun 2020 dapat hidup setahun. Alhamdulillah. No, esok ni dah tahun baru. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dia masih lagi dalam suasana dia belum diuji oleh Allah. Kata Syekh Sulaiman Darani rahimahullahu ta'ala, nak tahu kita kemas ke tak? Tuan-tuan, tunggu nanti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, masa tu baru kita tahu serban terlucut tak terlucut. Masa tu, tuan-tuan, saya ingat lagi masa apa ni kita nak pi ke Mesir, masa tu naik Qatar Airways. Saya punya tempat duduk, tempat duduk saya depan tu pramugari, apa ni punya tempat duduk pramugari. Kita ni ustaz dah tazkirah macam-macam, hang pi Mesir jaga niat, hang pi Mesir cari ilmu, hampa semua pejuang-pejuang agama Allah. Bila balik esok ni, hampalah orang yang diharapkan oleh bangsa, agama dan tanah air. Kita pi dengan semangat. Tengok-tengok apa ni tempat duduk depan pramugari. Segak pula tu. Segak pula. Pelan-pelan buka kepiah. Buka lebay pelan-pelan buka. Nak tunjuk rambut. Tuan-tuan, kata Imam Syekh Sulaiman Ad-Darani, nak tahu kemas ke tak kemas, tuan-tuan, tunggu bila mana kamu diuji oleh Allah. Kalaulah berhadapan dengan maksiat, kamu boleh elakkan diri daripada maksiat, kamu kemas. Kemudian bila kamu diuji, kamu sabar, maknanya kamu kemas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada waktu la ni. La ni belum diuji lagi, tunggu turun masjid sekejap lagi. Kasut hilang, kita tengok dia maki orang ke tak? Kan itu. Jadi tuan-tuan, ringkas lagi, kecuali orang yang beriman dan juga beramal saleh, lagu mana? Orang tu dia taat dengan Allah dan dia meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassaw bil haqqi, dan juga dia menyampaikan berita kebenaran. Tuan-tuan, maksud menyampaikan berita kebenaran ni apa dia? Iaitulah dia menyampaikan segala ayat-ayat Allah. Dia menyampaikan segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia berkata benar dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tawassaw bis sabr, dan dia menyampaikan berita kebenaran, dia menyampaikan berita kesabaran. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dia sebut makna berita kesabaran ni, tuan-tuan, kena sabar dengan segala yang diperintah oleh Allah, kena sabar dengan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah lumrah kehidupan kita sebagai hamba Allah. Bila mana kita nak buat taat, sabar dengan ketaatan tu. Kadang-kadang ada ketaatan yang berat kita nak laksanakan, sabar. Ada benda yang dilarang, benda tu berat bagi kita, tapi sabarlah dengan perkara tersebut. Kalau melakukan dosa juga kepada Allah, tadi Nabi sebut dah bahawa semua manusia dia melakukan salah dan dosa,
wa khairul khatta'in, kata Nabi, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah tawwabun, bila mana dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni satu benda yang perlu kita muhasabah terhadap diri kita, iaitu terhadap umur yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita telah menggunakannya pada tempat yang diredai oleh Allah, ataupun sebaliknya? Tahun 2020 dah pi meninggalkan kita. Dan kata Imam Ghazali, saya sebut tadi, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia adalah hari semalam. Tuan-tuan, ni bukan semalam lagi dah, setahun tu habis dah. Lalu Allah ni kita masuk pula pada tahun 2021. Tuan-tuan, maka kita perlu muhasabah, apakah kita benar-benar telah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak jadi hamba ni bukan meratik 24 jam, bukan dia. Tuan-tuan, tapi kehidupan kita itu, seluruh kehidupan itu 24 jam adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau kita seorang ayah, jalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Tuan-tuan, kalau kita ni seorang pemuda, maka gunakan umur muda itu dengan sebaik-baiknya sebelum mencapai kepada usia tua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, siapa-siapa nak melakukan sesuatu dan nak mencapai sesuatu adalah daripada umur muda, jangan pada umur tua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tuan, kita berada di posisi mana sekalipun, dan tuan, letakkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita selalu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan, ni satu nikmat dari Allah. Apa dia? Ya Allah, datangkan kepada kami kebaikan dunia. Atas dunia pun dia dapat kebaikan, nanti esok di akhirat nikmat lagi. Apa dia? Dia mendapatkan kebaikan juga di negeri akhirat. Bukan setakat itu, wa qina adzabannar, dan dia dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mudah-mudahan tazkirah ini, muhasabah ini, mudah-mudahan ianya adalah untuk saya yang paling utamanya. Umumnya adalah untuk tuan-tuan dan perempuan semua. Dan juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih pasal sudi jemput untuk saya berkuliah pada malam hari ini. Kalau ada tersilap kata, terlanjur kata, terkasak bahasa, minta dimaafkan. Pasal apa? Saya dah kata dah, saya bukan orang sini, orang Johor. Ni buat-buat cakap lah. Tujuan dia apa? Nak bagi senang masuk dengan orang sini. Mudah-mudahan macam tu, dia lebih mesra lagi, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.